sekali di surau Parit Rais ini. Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala ikatkan ketakwaan kita. Semoga kita dipandu oleh Allah Ta'ala senantiasa. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberi oleh Allah Ta'ala iman yang kukuh dan kuat sampai hari kita menghadap Tuhan sebagai hamba yang mengimani Tuhannya, sebagai hamba yang menyembah kepada Tuhannya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala apabila sampai ajal maut kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan taubatan nasuha, segala dosa-dosa kita telah diampun oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ada pada tuan-tuan sekalian, ini kitab ini sebetulnya adalah nota saya dulu waktu saya diminta untuk bawa pimpin kuliah menghalusi sembahyang, dan kemudian nota Ramadan juga, maka saya gabungkan jadi satu. Dan ini nota adalah khususnya bagi orang-orang, sebetulnya ini sangat asas bagi yang kita selalu mengatakan sabda Nabi SAW, suruh anak engkau sembahyang pada usia 7 tahun, pukul dia pada usia 10 tahun kalau dengan sembahyang. Yang tadi anak kita punya sembahyang dia, wuduk dia daripada nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu atas tangan kita wajib. Yang disuruh untuk menyuruh, kenalah juga mengajar anak sembahyang. Minta maaf tuan-tuan sekalian, anak berapa orang? 5 orang. Satu anda belum pernah dengar dia punya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bapak cuai itu namanya. Anak berapa? Anak 4 orang. Satu anak kita tak pernah semak pun, daripada kecil sampai anak kita dah kahwin, kita tak pernah semak pun dia punya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita bapak yang dicuai. Dituntut anak kita nanti yaumil akhir. Anak-anak kita tuntut kita nanti yaumil akhir, baik tobat dan istighfar sekarang. Dan itu semua tanggungjawab kita. Anak-anak kita kecil-kecil semua bukan tugas mak guru, bukan tugas pak guru. Tugas kita, tanggungjawab kita sebagai bapaknya. Maka tu saya siapkan nota, jadi senang awak nak ajar anak awak, tinggal ikut saja nota ini yang ringkas. Yang ringkas nota ini ikut saja. Anak kita semua, hatta isteri kita pun, bapak dia yang ajar, tapi kita kena semak. Dah 10 tahun jadi isteri kita tak pernah sekali kita cek dia punya Fatihah. Anak kita punya lulusan periksa, kita tengok boleh pas ke tidak, boleh naik darjah ke tidak, boleh masuk degree ke tidak. Amboi, tak cukup belajar, kita cari tuition lagi, kita semak lagi satu markah kurang, kita dah gelisah. Anak kita punya sembahyang sekali pun kita tak pernah cek dia punya wuduk lepas siku ke tak lepas siku ke. Bapak apa kita ni? Maka periksa anak-anak kita semua tuan-tuan sekalian. Ini buku adalah sangat-sangat asas sekali untuk kita cek anak-anak kita punya sembahyang, untuk kita bimbing mereka. Buka kitab ini, itu gambar makam Habib Noh Singapura. Habib Noh meninggal pada tahun 1866. Bangunan ini dibikin pada tahun 1880-an oleh keluarga As-Sagaf, keluarga As-Sagaf Nong Cik yang bikinkan, keluarga Nong Cik yang bikinkan bangunan ini, ya. Baik. Terus muka surat muka surat nombor 2. Ini kitab fiqah. Jadi terus kita masuk dalam bab fiqahnya. Wuduk. Wuduk adalah penting dan ada kaitannya dengan ibadat yang lain. Wajib berwuduk ketika hendak mendirikan sembahyang, menyentuh Al-Quran, tawaf, sujud tilawah dan sujud syukur. Baik, di antara yang sunat amalan di sini ialah sujud tilawah, sujud syukur, sunat. Yang di antara yang wajib ialah tawaf, menyentuh Al-Quran dan sembahyang. Wuduk kita tak betul, jangan kata nakkan tarawih tuan-tuan sekalian, qabliyah pun tak clear. Wuduk kita cacat saja, qabliyahnya tolak, fardunya tolak, ba'diyahnya tolak, semuanya tolak, tawafnya pun tolak. Tak belajar wuduk betul-betul, tak tahu bawa pergi umrah anak bujang kita. Orang pusing, dia pun pusing. Dia wuduknya yang sikit lebih kurang, tak sah tawaf dia. Dalam ibadat, dia punya ibadat tu yang sah cuma niatnya saja. Ketika nak masuk di Hudaibiyah ke, nak masuk di Bir Ali ke, nak masuk mana ke, hanya nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, itu saja yang sah.
Kemudian orang tawaf, dia tak kira tawaf pasal dia tak ada wuduk. Kemudian orang sa'i, dia punya sa'i tak sah pasal tawaf dia belum sempurna, pasal dia tawaf tanpa wuduk. Orang tahallul menjadi halal, dia punya tahallul tu kena dam. Balik hotel, salin baju, salin pakaian, dam. Minyak wangi, sabun, dam. Berapa hari, berapa tahun. Dia masih dalam ihram tau, masih dalam ihram. Kemudian dah dewasa kahwin. Di antara pantang larang dalam ihram apa? Nikah tak sah, kahwin dengan isteri, jima. Kahwin tak sah, jima tak sah, anak tak sah. Pasal wuduk asalnya tak sah. Maka tak sah segala ibadatnya itu. Allah dah dapat anak 2 3 baru hadir kuliah, baru wuduk kena, tak boleh ada lapik. Aku kadang-kadang ada minyak, ada lilin pun aku main sapu saja. Kadang-kadang aku kena atas siku ya, aku sampai sini saja. Aku kan siku tu sampai sini saja umpamanya. Aku macam mana ni? Qada sembahyang kau daripada hari mula kau ambil wuduk begitu, kena qada sembahyangnya, kena pergi Mekah lagi, pakai balik ihram, tak nak niat pun tak apa. Niat yang dulu tu masih pakai lagi. Tawaf balik, sa'i balik, kiralah berapa damnya kau kena bayar. Berat tak? Kalau dia mati sebelum itu, dia masuk kubur, dia orang dah sembahyang. Dia masuk kubur orang yang dah sembahyang, sebagai orang yang sembahyang. Tiba-tiba dia tanya, "Marrabuka?" Kok tak boleh jawab? Yang biasanya tak boleh jawab orang tak sembahyang. Malaikat, aku kan sembahyang, kenapa aku kok tak boleh jawab? Kau tak sembahyang, kau punya sembahyang macam mana wudukmu? Wuduk penting, berhubung kait dengan macam-macam ibadat. Tak betul segala sembahyang tak terima, tawaf tak terima. Menyentuh Qurannya pun semua haram. Wuduk, tuan-tuan sekalian. Wuduk, paling awal sekali wuduk. Dan kalau kita belajar fiqah, bab air, bab istinja, bab apa, yang awal mula-mula masuk bab niat itulah wuduk. Kerana itu ibadat paling awal sekali yang kita lakukan, yang ada pakai niat ialah wuduk. Wuduk tak clear, lain semua tak clear. Beri pentingnya wuduk. Wuduk clear, alhamdulillah, clear lah segalanya. Allah, sepanjang Ramadan punya tarawih dia tak sah, witir dia tak sah, dia sentuh Quran haram rupanya, dia akan dipahala rupanya, dia buat dosa rupanya. Wuduk ya. Dan kita belajar fiqah ni tuan-tuan sekalian ya, belajar fiqah ni biar ibadat kita sempurna, jadi ibadat kita tidak reject oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ibadat kita semua tu semuanya ada hasil, bukan hidup ibadat semau-maunya ya. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu sehingga buku lali. Ini adalah ayat perintah untuk kita ambil wuduk ya. Rukun wuduk, rukun itu tu ada 6 perkara. 4 yang dicuci, 2 yang berserta. Yang pertama sekali ialah niat. Baik, niat. Allah punya kuasa ya, kita belajar kitab fiqah kita Sabilul Muhtadin bab niat. Tadi pagi kita belajar tentang kitab Muqaddimah Hadramiyah pun bab wuduk juga. Subhanallah, secara tak langsung kita masuk dalam study syllabus Allah Ta'ala. Akhir zaman memang kita disuruh ulang kaji pelajaran kita ni, memang kena. Dan kita disuruh kemaskinikan segala ibadat kita. Kebetulan kita buka 3 kitab, 3 bab wuduk. 3 menyentuh bab wuduk ya. Kita akhir zaman, sebelum kita sebut nak jumpa Imam Mahdi, sebelum kau sebut nak ada perang besar ke apa semua, ibadatmu macam mana? Kalau tak sempat jumpa Mahdi, kau mati kena bom, mati kena tikam orang jahat. Kan ada perang akhir zaman, nanti ada perang kan, mudah-mudahan. Kalau kita tak jumpa, ya anak kita, cucu kita jumpa ya. Kalau kita takdirnya kita mati sekali pada ketika itu, dah selamat sempurna wuduk kita, syukurlah. Alhamdulillah, ini kiranya persiapan last ulang kaji sebelum kita nak ngadap Allah Ta'ala. Dan bab-bab gini kena ulang dan ulang. Anak belajar tinggi lah, ini bab-bab rendah. No such thing. Segala bab-bab yang asas-asas gini kena senantiasa ada dalam jadual pembelajaran kita senantiasa. Baik kita mengajar, baik kita belajar, semua kita kitab apa, fakulti apa sekalipun, bab-bab yang sebegini mesti kena ulang dan khatam dan ulang dan khatam sampai kita meninggal dunia. Sebab ini semua yang kita lakukan hari-hari. Dan kita lakukan hari-hari tak perfect pulaknya. Tak perfect, setakat tak cukup sunat saja tak apa. Kalau sampai rukunnya tertinggal tu macam mana, bayangkan. Dah umur 50 baru kita tahu, rukun wuduk ada begini. Aku tak buat lah. Banyak tahu orang begitu, dah tua baru, ustaz, anak punya sembahyang begini. Macam mana boleh, ya tak sah, macam mana qada lah. Allah, banyak tahu. Tapi macam mana? Kau punya salam, kau tak belajar masih kecil.
Nanti bertengkarlah dengan bapak dia nanti kat yaumil mahsyar nanti. Bapak kenapa tak ajar aku? Kau habis kau tak nak begitu. Ini Allah. Dia bertengkar dia nanti yaumil akhir. Yang pertama niat. Ditasdikkan di dalam hati bahawa kita hendak mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, kita niat dalam hati. Baik. Niat kita sebut di sini, ni ringkas tuan-tuan ni sebab ni nota ya. Ini nota saja. Maka saya juga kalau ikut hadir penjelasan begini, jadi kita dapat lebih tahu lagi. Ini untuk kalau kita paling asas, kau ajar ini aja dah cukup lah. Asal anak kita ada niat saja aku ambil sembahyang kerana Allah Ta'ala, itu dah sah lah. Ini paling minimum yang kita letakkan di sini. Baik, niat kita nak tengok di sini pada niat, hakikat niat. Kemudian kita nak tengok tempat niat, waktu niat, sunat-sunat pada niat. Yang pertama sekali, tempat niat adalah dalam hati. Dalam hati. Hakikat niat ialah menyahaja melakukan sesuatu amal ibadat. Bahawasanya dia membezakan ini ibadat apa, sama ada ini ibadat ataupun adat. Adat tu maknanya perbuatan biasa, ataupun dia menjadi ibadat. Seperti kita cuci muka, ini cuci muka biasa ke cuci muka kerana wuduk. Yang membezakannya ialah niat. Yang membezakannya niat. Ini aku sembahyang 2 rakaat, qabliyah ke, fardu ke, tahiyatul masjid ke. Yang membezakan tu niat. Jadi niat, hakikat niat ialah untuk menentukan ibadat. Menyahaja melakukan sesuatu ibadat. Menyahaja melakukan sesuatu ibadat. Lepas itu ada sahaja aku ya. Dan perkataan sahaja aku itu kita kena faham dalam bahasa Melayu kita. Kalau dalam bahasa Arabnya usalli, maksudnya sahaja aku sembahyang. Nawaitu sauma ghadin, sahaja aku puasa. Jangan kita loya buruk dengar perkataan sahaja. Mana sembahyang boleh saja-saja? Sahaja, sengaja, saja lain makna dalam bahasa Melayu ya. Sengaja dengan sahaja lebih kuat. Sengaja bermakna, kalau dalam bahasa orang Putih, sengaja bermakna apa? Purposely. Sahaja bermakna intentionally, lain lagi. Sengaja saya jalan senggol, sengaja saya senggol. Saja senggol, tak kena main jalan, tak tahu. Itu saja senggol. Saja senggol. Saja senggol sambil jalan, makin tak perasan pun saya senggol. Saja senggol masih ada perasan. Saja senggol tak perasan. Oh, aku cuma saja aja. Saja tak ada perasan pun, tak ada niat pun. Saja. Main saja je kau ya. Oh, tak boleh sentuh ya, aku kan boleh sentuh, itu saja. Sengaja, nampak macam cantik ke macam halus, pegang. Itu sengaja. Sahaja, dah plan, dah ingat, dah hendak, sedang buat, dapat aku pegang. Itu sahaja. Itu sahaja. Itu sahaja ya. Dalam bahasa Melayu, sebab itu dalam ulama kita menterjemahkan usalli fardadh zuhri nawaitul wudu, nawaitu dia menggunakan kata sahaja. Sahaja ialah apa? Sengaja berserta kehendak. Kalau sengaja kadang-kadang tak ada berkenak tau. Nampak budak kita tahu kita jotos. Kenapa? Aku tengok kepala dia aku geram. Umpamanya lah ya. Itu setakat sengaja jotos. Tapi kalau sahaja menjotos, memang aku dah geram budak ni. Aku pun dah aim, orang pun tak nampak, tengah jalan aku jedek sekali. Umpamanya tu sahaja dengan sengaja lain. Sahaja dengan sengaja lain. Kalau dalam mahkamah, orang kes bunuh, sahaja membunuh dan sengaja membunuh lain. Itu namanya murder ataupun culpable homicide. Kalau ada lawyer di sini. Itu semua tu perkataan. Jadi dalam bahasa Melayu kita ini, kita nak jelaskan dalam bahasa Melayu kita. Sahaja aku. Maka niat wuduk ini berbagai-bagai dia punya bentuk dan gayanya. Asal mengandungi maknanya diterima. Sama ada kita meniatkan nawaitu raf'al hadatil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Nawaitu taharah al-wajibah. Saja aku bertaharah yang wajib kerana Allah Ta'ala. Nawaitu taharah saja tidak boleh. Nawaitu taharah lis-salah boleh. Itu semuanya tu. Saja aku bersuci untuk sembahyang, semuanya boleh. Kalau istilah dalam bahasa Melayu kita, boleh pakai dalam bahasa Melayu sebab itu adalah niat dalam hati. Maknanya menyahaja hendakkan, menghadirkan kehendak melakukannya itu. Dalam bahasa Melayu kita, saja aku ambil sembahyang kerana Allah Ta'ala boleh. Saja aku angkat air sembahyang boleh. Saja aku mengangkat hadas kecil boleh. Saja aku ambil wuduk boleh. Saja aku angkat wuduk boleh.
ambil ataupun angkat sama dalam bahasa Melayu kita semua tu. Saja aku bersuci yang wajib boleh, bersuci saja tak boleh. Kenapa bersuci boleh jadi daripada kena tek cicak, boleh jadi kerana bersuci daripada kena sambal, bersuci juga. Bersuci yang wajib, kenapa tak ada suci ini aku tak boleh sembahyang, maka itu suci yang wajib. Baik itu kalau kita ajar anak-anak orang, tuan-tuan sekalian, kalau kita ajar anak-anak orang ini kita belajar untuk mengajar ya. Kalau kita mengajar anak orang jangan peningkan dia. Kalau kita daripada satu kampung sama-sama pesen tau, sama pak guru semua niat wuduk, nawaitu rafa'al hadatsil asghari li ta'ala, semua sama. Tapi kalau kita baru taman, baru pindah ke, ini daripada kampung lain, ini kampung lain, ini daripada kampung lain, daripada kampung lain, berbeza-beza. Jangan peningkan budak itu. Dulu ustaz dia dah ajar begini, mak guru dah ajar kita tak boleh kena begini. Asal niat wuduk anda boleh terima, terimalah kita. Terima. Baik, itu hakikat wuduk, menyahaja. Tempatnya ialah di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Kenapa? Hati yang berkehendak. Hati yang menyedari bahawasanya yang aku ambil air ini adalah untuk air sembahyang. Hati yang menyedak, hati dipandang oleh Allah Ta'ala, maka tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Baik, waktunya ialah posisinya pada pangkal setiap ibadat. Pangkal setiap ibadat menyertai ibadat itu. Kalau dahulu daripada ibadat itu namanya azam. Saja aku ambil wuduk, ini pukul 11 pagi. Saja aku ambil wuduk pukul 11.30. Itu namanya azam, belum lagi. Itu namanya belum lagi. Kalau kita sebelum tu namanya bukan niat, itu namanya azam. Itu namanya azam. Kalau sesudah wuduk baru tadi aku ambil wuduk ya. Itu namanya angan-angan. Itu namanya angan-angan. Dah buat baru nak pakai, tak pakai. Dia kena berserta. Aku buat ini, benda ni apa yang aku buat ni? Wuduk. Membezakan perbuatanmu ini. Jadi ialah kenapa kalau pada wuduk ialah pada muka, kerana muka adalah anggota pertama yang dicuci. Muka adalah anggota pertama dicuci. Baik, tentang muka anggota pertama dicuci, maka apabila titisan air pertama kena pada muka kita saja, wajib jatuhkan niat. Maka dah mula terangkat. Saja aku ambil sembahyang kerana Allah Ta'ala, titisan pertama. Kalau sudah separuh, baru saja aku ambil sembahyang kerana Allah Ta'ala, maka yang sini dah terangkat, yang atas belum terangkat, kau kena cuci lagi sekali. The first half of the face kau kena cuci lagi sekali. Kenapa? Ini belum masuk niat. Baik itu pada titisan pertama sekali sudah niatkan. Saja aku akan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Berserta. Baik, di situ ada niat wuduk yang sekaligus, ada niat wuduk yang before, ada niat wuduk yang terputus-putus. Kita sebut niat wuduk yang terus. Kalau kita ambil wuduk daripada komor-komor, cuci semua begitu sampai habis, itu memang kerja wuduk. Satulah niatnya daripada awal sampai akhirnya. Tetapi di sini kita bilang cuci niat wuduk bermula pada cuci muka. Betul tak? Bermula pada cuci muka. Tapi sebelum cuci muka ada cuci lain tak? Cuci dua terbah tapak tangan. Komor-komor, masukkan air ke dalam hidung. Tidak? Hatta siwak tu sekalipun. Tak maaf tengok siwaknya tuan-tuan sekalian. Kita kan bilang asal kuliah siwak aja aku nak tengok siwaknya. Pakai siwak ya, ini ringan. Nabi bilang kalau tak menjadi berat bagi umat aku nak wajibkan. Maka Nabi tak wajibkan, tapi kita mestikan diri kita. Pakai siwak di antara fadilatnya 70 fadilatnya. Di antara yang besar adalah mengingatkan syahadat pada akhir hayat. Di antara niatnya adalah memudahkan roh keluar pada jasad. Menolak segala penyakit. Ini siwak ya. Ringan. Nabi kita sayang kita, dia tak nak paksa kita. Pasal kita sayang Nabi kita, kita buat walaupun Nabi kita tak paksa kita. Baik. Siwak pun ada juga pada wuduk siwak. Jadi kita mula siwak, kemudian cuci tangan, kemudian komor-komor. Itu kan sudah niat ke belum niat? Belum niat kan? Maka untuk segala perbuatan-perbuatan yang sebelum nawaitu rafa'al hadatsil, kau kena activate niat dulu. Belum pasang niat tapi dah activate niat. Tekan button. Mula siwak saja niat, kerja wuduk dah bermula. Sunat wuduk dah bermula. Sebahagian pada wuduk dah bermula. Jadi jadilah siwak kita, cuci tangan kita, komor-komor kita, istinsyak kita masuk air dalam hidung, jadi sebahagian daripada sunat wuduk. Kalau tidak kita niat mengingati bahawa kerja wuduk dah bermula, itu jadi cuci tangan biasa, siwak biasa, dapat pahala siwak lah, tapi bukan pahala siwak bahagian wuduk. Komor-komor biasa, masukkan hidung dalam mulut, masukkan air dalam hidung biasa. Tak, bukan sebahagian sunat. Lintas, paling-paling tidak kerja wuduk sudah mula. Paling-paling tidak bahagian daripada wuduk.
Paling tidak kita ingatlah ini bahagian daripada amal wuduk kita. Link tu namanya. Tu namanya link dia. Baik. Kemudian bagi wuduk yang terus kita bilang tadi, lepas cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, dia tahu ni perbuatan dia. Yang bezanya kalau ada perbuatan yang tercampur selain daripada perbuatan wuduk, maka niatnya kena bezakan. Ataupun perbuatan wuduk tu terselang-selang, perbuatan yang tercampur dengan perbuatan wuduk, seperti saya dah cuci muka, cuci tangan, sekarang cuci tangan kena ada bekas sambal tumis, saya pun bilas. Kemudian dah habis semua, kau lepas bilas, lepas bersih tu, air yang berikutnya tu air apa tu? Adakah dia air wuduk ataupun air mencuci sambal tumis? Kalau tidak kan balik semula, kita dah bilas, atau gini kan balik semula, tanpa kita mengatakan ini adalah sambungan semula daripada wuduk, maka jadilah wudukmu itu seluruh tangan ada sebahagiannya bukan wuduk, namanya mencuci sambal tumis. Sarif namanya, penyimpangan daripada niat. Kenapa ada penyimpangan daripada kerja? Tadi patut dah kerja begini, ada berhenti kan? Sekarang nak continue, kena tampal niat tu balik semula, kena niat. Bandingnya tawaf, orang tengah tawaf, satu pusingan, dua pusingan, Abang Man lah, Padik Rais, kita pun kejar, Bang Man. Mula kau kejar dia tu bukan tawaf namanya, mengejar Abang Man. Mengejar Abang Man, berapa langkah tu nama bukan tawaf, penyimpangan daripada niat. Kau kata, alamak, jadi kalau nak kejar Abang Man sekali ingat, aku masih tawaf, sambil kejar Abang Man, tapi ingat tawaf. Ataupun dah tengok Abang Man, alamak berapa langkah tadi, 5 langkah, Ghostan 5 langkah, start balik. Itu sarif namanya, penyimpangan pada niat. Jadi penyimpangan pada kerja membawa penyimpangan pada niat. Satu. Tadi kita bilang yang mula sekali, mula daripada sebelum wuduk, lintaskan dalam hati, kerja wuduk dah bermula. Yang kedua, kalau ada penyimpangan. Yang kedua, kalau ada terlain pesin ataupun terlain cara. Contoh, air mati, SAJ matikan air. Cuci muka kat Padik Rais, pula dia matikan air peringkat-peringkat. Sempat pula aku kejar. Cuci tangan kat mana? Dekat Padik Raja. Cuci kaki dekat air hitam. Cuci kaki kiri dah sampai Yong Peng umpamanya. Cuci kaki begitu umpamanya ya. Sekejap itu. Dah berapa banyak ni? Setiap kali kita nak mula, kita kena ingat sambung wuduk aku. Sebab kerjanya tidak berterusan, maka niatnya pun takut kau jadi kerja lain termasuk. Sebab macam-macam kerja kau dah buat, dah drive, dah jalan, dah begitu begini, semua begitu begini. Setiap kali kita nak buat, niat ini penyambungan wudukku. Aktifkan balik. Sama juga hukumnya. Saya dah cuci muka, cuci tangan, cuci semua sekali. Saya ambil wuduk di tepi kolam. Tinggal nak cuci kaki saja, orang tolak kan. Saya pun terjatuh, kaki saya pun basah. Ketika itu kan, kalau saya bangun, itu basah kaki saya, kena wuduk ke bukan wuduk? Bukan wuduk, itu kiranya tercemplung, termasuk dalam air, itu maknanya terbasah. Maka ketika itu niat, ini wuduk ya, jadilah wuduk. Itu jadi wuduk. Contoh lagi sekali, kita dah cuci muka, ada air sikit pulaknya, air mineral kita, cuci muka. Tengah nak cuci tangan, kawan kita sembuh dengan hos. Dah basah semua. Wuduk tak? Kalau kita niatkan wuduk, jadi wuduk. Tak niatkan wuduk, itu kira pasal bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan kita. Maka tengah gitu, terus niat, ini wuduk. Terus niatkan wuduk. Walau kita tak basuh, tak goyang sekalipun, niatkan, ini wuduk. Jadi wuduk. Save air aku. Awas aku harus cucikan sebelah, umpamanya. Begitu ya. Baik. Itu di antara perkara-perkara hubung kait dengan niat. Satu kali perkara lagi niat adalah apa? Sunat lafaz. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Sunat. Jangan kau ikut cakap Wahabi, orang tak erti hukum. Pasal kalau akidahnya lari, fiqahnya pun tak sempurna. Ya. Ada, jangan bilang mana ada dalil. Tentang niat memang dah tentu ada dalil. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal berserta dengan niat. Macam mana kau nak bilang amal kalau tak ada niat? Baik. Nanti kita cerita Wahabi sikit, aneh dia orang ni. Yang tentang Nabi lafaz ada, siapa bilang? Kan Imam Syafi'i tak ada hukum ya. Imam Syafi'i suka-suka buat hukum sendiri, pasang nawaitu. Imam Syafi'i kau dia ketawakan. Hati-hati orang yang suka ketawakan orang. Tadi petang baru kita bincang ya. Orang kufar kalau tengok kita praktis keris apa semua, dia ketawakan tau.
keris saja kita ada bom ada meriam lah. Orang-orang jahat kalau tengok kita ambil wuduk dia ketawakan tau. Dia bilang ada mana ada wuduk ada nama itu. Dan suka ketawakan orang kan. Hati-hati wahai yang suka ketawakan orang. Tertawamu itu pun termasuk dalam strategi Allah Ta'ala. Allah sengaja membuat kau boleh tertawakan orang biar orang boleh tertawakan kau kemudian. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu walil mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza galabu ila ahlihim galabu fakihin wa idza ra'ahum qalu haula'i ad-dhalun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang kufar, orang-orang mujrim, orang-orang jahat, termasuklah kufar dan munafik dan orang Islam yang sombong-sombong, suka mentawakan orang-orang mukmin. Kalau jalan suka kedip-kedipkan mata, ya, suka begitu. Selalu menghina-hinakan mereka. Mengatakan tak betul ni. Padahal Allah Taala bilang kau bukan penjaga mereka lah. Fal yauma, hari ini pula orang mukmin tertawakan mereka. Sambil bersandar atas banyak-banyak kau ketawakan aku di tepi jalan. Banyak-banyak kau ketawakan aku dalam ofis engkau. Ketika orang mukmin ketawakan mereka, orang mukmin sedang berada di mana? Bersandar atas sofa-sofa mereka di negeri akhirat. Al-yawm fal yawma, hari ini. Hari ini tu bila? Hari kiamat. Dan kiamat boleh jadi secepat dalam alam barzah pun dah diketawakan. Adakah hasil orang-orang kufar atas apa yang mereka lakukan? Ketawakanlah. Siapa yang suka ketawakan orang, ketawakanlah. Suka mengkedip-kedipkan orang, kedipkanlah. Satu masa nanti kau Allah Ta'ala plan, sebab kau punya mentertawakan orang-orang soleh pun termasuk dalam strategi Allah Ta'ala untuk menghinakan kau, biar kau boleh tertawakan kemudian. Last laugh is the loudest laugh. Mereka tertawa. Ketika itu nanti kita ditertawakan orang, kita diketawa, setakat itu saja nak lawan kita, alah, disepaknya kepala kita, bergolek mayat kita umpamanya. Tertawa. Satu hari nanti semua dah masuk barzah, mudah-mudahan dapat pengampunan Allah. Tahu malaikat kumpulkan, oh orang Parit Rais. Mari, kamu semua yang satu grup yang mati hari itu kan. Ini satu pasukan yang bunuh kamu dulu, yang penggal kamu, yang tikam anak kamu depan mata kamu, yang bakar rumah kamu. Sekarang mereka tengah disepak pulanya. Mereka tengah dipenggal pulanya. Ketawa kita ketika itu. Dan ketika itu ketawanya bila? Di alam barzakh. Di alam barzakh. Sekejap aja. Termasuklah ini wuduk-wuduk ini semua ini. Pada orang-orang pahaman mereka suka tertawakan Imam Syafi'i. Mana ada nama itu. Kau ada jumpa hadis nama itu. Tak boleh. Imam Syafi'i dia tertawakan. Imam Syafi'i kok dia tertawan. Kita orang-orang mukmin pun tak boleh tertawakan kok Imam Syafi'i dia tertawakan. Tentang hadis, tentang apa niat dilafazkan itu ada hadisnya tuan-tuan sekalian. Imam Syafi'i bukan orang budak-budak kampung, bukan orang-orang bodoh. Imam Syafi'i itu imam-imam besar ikut dia. Dalil bagi lafaz niat ada, kita boleh jumpa dalam bab ibadat korban. Nabi ada sebut, ya Allah terimalah ini korban dariku. Ada Nabi sebut terimalah daripada ku dan umatku. Ada lafaz. Pada puasa Nabi ada sebut, ketika Nabi puasa balik daripada rumah satu orang isteri belum sarapan. Kemudian Nabi balik ke rumah lagi satu isteri lain, ada makan apa-apa? Tak ada ya Rasulullah. Kan miskin semua. Nabi bilang, kalau begitu aku puasa. Yang Nabi mengatakan kalau begitu aku puasa, Nabi cakap dengan siapa tu? Bukan dengan isteri, dengan Allah. Kau cakap dengan isteri namanya riak, menceritakan orang. Tu cakap dengan Allah tahu, niat puasa tu. Ulama bilang tu niat puasa yang dilafazkan oleh baginda. Itu niat puasa yang dilafazkan oleh baginda. Satu lagi niat puasa yang dilafazkan oleh baginda, korban, puasa, haji. Pada haji ada Nabi sebut, ketika Nabi talbiyah pertama setelah jatuhkan niat, Nabi ada sebut tentang haji. Aku sambut soranmu dengan haji ya Allah. Talbiyah Nabi masukkan niat haji di situ. Maka Imam Syafi'i bilang kalau ada pada haji, ada pada korban, ada pada puasa, ada pada sembahyang, ada pada wuduk, ada pada iktikaf, ada pada segala-galanya. Sebab semua itu namanya ibadat. Semua itu nama ibadat. Paling tidak fungsinya ialah untuk apa? Mengingatkan dalam hati. Untuk mengingatkan dalam hati. Paling tidak pahala zikir dapat. Paling tidak pahala zikir dapat. Jadi kita baca
Nama itu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu niat wuduk ya. Itu niat wuduk. Jadi kitab ni ringkas ya. Tapi kalau ada penjelasannya, jadi tuan-tuan kalau ajar anak nanti lebih clear lagi. Lebih clear lagi ya. Itu perkara-perkara. Kita sebut tentang wuduk, hakikatnya, tempatnya, dan apa bila ketikanya, di antara sunnah-sunnahnya, dan kita sudah sebut juga tentang apa sunnah lafazkannya itu tadi, dan perkara-perkara yang kalau terlari niat wuduk itu, seperti orang tadi wuduk yang berbahagi-bahagi begitu ya, maka itu semuanya tu kita sudah bincang dalam bab niat wuduk. Baik. Yang kedua, membasuh muka. Kalau nak ajar anak begini aja pun dah cukup lah. Tapi kalau kita jelaskan lagi, jadi awak lebih clear lagi. Minta maaf ya, ini kalau abang haji yang dah umur-umur bayi-bayi saya, ini sebetulnya bukan untuk kita lah, bukan untuk tuan-tuan. Untuk tuan-tuan tumpang simak lah. Ini khususnya untuk yang baru-baru muda, anaknya umur 3-4 tahun. Nanti anaknya umur 7 tahun dia nak kena ngajar kan? Untuk mereka, untuk orang mereka. Untuk tuan-tuan haji memang kitab ini memang tak sesuai lah. Kena kitab yang lebih tinggi lagi sikit lah. Ini khas untuk orang-orang muda yang baru nak dibimbing anak-anak mereka. Kalau dah baya-baya tuan-tuan haji, ini kitab memang tak sesuai. Ini kena nota saja, nota panduan saja. Nota panduan saja ya. Sebab itu kita explainkan lebih sikit jadi sesuai dengan tahap tuan-tuan haji lah ya. Yang kedua, cuci muka. Kedua, cuci muka. Rukun yang kedua, tetapi anggota pertama yang dicuci. Anggota pertama yang dicuci ya. Muka. Tajuknya sama dengan kita baca tadi pagi ya. Sama tadi pagi. Baik. Cuci muka. Yang nama muka ini, yang di hadapan. Cuci muka. Yang nama batas muka ialah apa? Area muka itu, batas muka ialah dari lintangnya, daripada bujurnya, ialah daripada awal tempat tumbuh rambut yang biasa, kalau kita ada rambut punya orang, sampai kepada kesudahan dagu. Itu pada bujurnya. Termasuklah juga pada di bawah rahangnya. Dan wajib dilebihkan sedikit supaya dapat cover semua areanya. Ya, itu muka. Dan pada lintangnya daripada telinga, ujung telinga sini sampailah sini. Jadi pada bujurnya ialah daripada awal tempat tumbuh rambut. Nanti kita akan bincang tumbuh rambut tu di mana tumbuh rambut. Biasa tumbuh rambut tu macam mana. Baik. Awal mula tempat tumbuh rambut sampai kesudahan dagu. Lintangnya daripada telinga kanan, daripada telinga ke telinga. Beserta rahang, ini tulang rahang, dan pelipisan. Jadilah circumference. 4 points, up, down, left, right, left. Tepi, rahang, atas, pelipisan. Pelipisan begitu ya. Itu namanya muka. Itu namanya muka. Baik, kita sebut tentang batas-batas muka. Sebelum kita sebut batas-batas muka, kita sebut yang tak biasa pada muka. Kalau takdir dijadikan Allah Ta'ala seorang ada dua muka. Kau ada dua muka, bukan dalam dua muka, manusia dua muka, betul-betul dua muka. Itu nama kita belajar fiqah, tuan-tuan sekalian ya. Kita belajar fiqah, kita cuba lebih menghalusi dan mendalami lagi. Takdir seorang Allah Ta'ala jadikan dia ada dua muka. Walau satu, maka wajiblah dicuci kedua-dua muka. Sebab dua-dua muka. Dan ada muka, kena cuci dua-dua muka. Kena cuci dua-dua muka. Sebagaimana orang ada dua tangan, cuci dua tangan tak? Kalau ada satu tangan, cuci satu tangan. Kebetulan ada satu muka, satu muka. Ada dua muka, dua muka. Kena cuci. Begitu. Kau jangan tanya, kok dua muka ya? Ada tangan, cuci dua tangan kok. Satu tangan, satu tangan. Satu muka selamanya, satu muka. Dua muka, dua muka. Begitu ya. Jadi dua muka. Walau yang muka lagi satu tak berfungsi sekalipun. Matanya gitu aja. Tak boleh buka pun matanya. Tak boleh cakap pun. Muka tambahan. Wajib dicuci juga. Buat kena muka. Kalau dia di hadapan. Kalau ada dua muka, satu depan, satu belakang, ikut dua muka. Yang depan tu muka, yang belakang tu namanya bukan muka. Betul ya. Begitu. Jadi yang depan tu muka, yang belakang bukan muka. Kalau ada dua kepala. Ini kita fiqah semua sebut. Dia kita baca Sabilal Muhtadin ada sebut gini. Kalau ada dua kepala, maka tu kira dua manusia. Yang nak sembahyang kena cuci muka. Yang tak sembahyang tak payah cuci muka. Jadi kawannya sembahyang dia tengok aja boleh. Dia boleh makan kacang lagi. Begitu ya. Jadi apa? Dua. Kalau ada dua kepala, dah kira dua manusia. Dah kira dua jiwa, dua manusia. Baik, begitu. Itu tentang muka. Baik, kita start tadi daripada batasnya.
atas, bawah, dan segala ada yang ada di dalamnya termasuk kulit, daging dan juga bulu-bulu yang tumbuh. Pada muka banyak bulunya. Pada muka banyak bulunya, banyak bahagian bulunya. Baik. Tersebut daripada batas daripada bujurnya dulu, daripada atas sampai bawah. Bujur dan lintang muka berbeza daripada bujur dan lintang benda-benda lain. Bujur kitab ini, mana bujurnya? Lintangnya? Saya terbalikkan. Mana bujurnya? Tetap bujurnya gini, tetap lintangnya gini. Jadi yang nama bujur tu yang panjang, nah yang lintang tu yang pendek. Kecuali pada muka. Muka yang bujurnya pendek, yang lintangnya panjang. Betul tak? Bujurnya sejengkal. Lintangnya sejengkal 4 jari. Jadi pada muka kau tak boleh bilang ini bujur, ini lintang. Ini tetap bujur, ini tetap lintang. Ini tetap bujur, ini tetap lintang. Itu istilahnya kita kena faham. Ini tetap bujur, ini tetap lintang. Jadi awal mula bujur tempat tumbuh rambut, yang kalau orang ada rambut asal, tak kisahlah dainya luas ke tak luas ke, dan itu beradat biasanya, ikut tempat tumbuh asalnya. Walaupun umurnya dah 50 lebih, sekarang rambut aku tumbuhnya dari sini, dah botak separuh. Ikut yang asalnya. Ikut yang asalnya. Ikut asalnya. Dia pula dari asal-asalnya rambutnya dah memang kan, orang maaf cakap yang orang kan rambutnya tak sihat ya. Tumbuhnya capuk-capuk sikit gitu. Maka ikut adat biasanya, iaitu apa? 4 jari atas kening. Itulah batas dahi. Atas pada 4 jari tu dah mula kira zon kepala. Bagi orang yang rambutnya tak ada, dari kecil memang tak ada rambut, tak ada rambut ke sikit, pakailah 4 jari atas kening. Begitu juga orang yang, kau pula tak ada rambut, aku pula lebat pula rambut. Sampai dekat dahi pun ada rambut. Setengah orang India kan lebatkan bulunya kan. Dekat dahi tu, itu pun bukan rambut kepala tu, namanya bulu dahi. Kena cuci pada ketika cuci muka. Tidak memadai, cuci pada kepala. Sebab itu belum kepala lagi, itu nama muka. Iaitu apa? 4 jari atas kening. 4 jari atas kening. Ini masih kira dahi. Ini sudah kira kepala. Walaupun rambut bermula di sini, jadi ini masih kira penghujung bujur muka sampai ke bawah rahang. Kemudian beserta segala daging dan kulit dan bulunya. Kita sebut tentang bulunya pulanya. Bulu muka ni berbeza-beza. Ada yang beradat tebal, ada yang beradat tipis, ada yang patut dicukur, ada yang patut tak dicukur. Maka semua hukumnya berbeza. Yang tak patut dicukur, bulu mata dan kening, tak patut dicukur. Tak patut dicukur. Tetapi adatnya tebal ataupun tipis. Kita sebut janggut dululah, senang. Janggut ni disunatkan piara, disuruh piara ke disuruh cukur? Piara ya. Janggut sunat piara. Ini namanya tali tudung. Tali tudung tu orang kita bukan jambang ya. Kalau jambang sama dengan sini brewok ya. Tapi ini tali tudung, orang Melayu kalau sebut ni tali tudung. Kalau jambang tu plus yang pipi. Janggut dan tali tudung sunat dipelihara. Oleh kerana dia sunat dipelihara, hukumnya keras untuk dipelihara, maka hukum pada wuduk ringan. Nanti kita tengok. Bulu pada pipi tak sunat pelihara, cukur. Jadi tidak sunat ya pakai sampai pipi-pipinya penuh begitu ya. Tidak ya. Mengalihkan segitu ya, tu hal dia lah. Begitu ya. Ini tidak sunat dipelihara. Ini tak sunat dipelihara. Ya. Ini memang tak boleh dicukur. Tak bagus, makruh ya. Dicabut lain hukumnya. Bahkan yang ada ulama mengatakan haram, mengubahkan ciptaan Allah. Begitu ya. Andam boleh, trim sikit boleh, hilangkan semua tak bagus. Baik. Tentang janggut dahulu. Janggut, misai, semua lain hukum. Janggut dan tali tudung sama hukum. Dia dituntut untuk dipelihara. Dituntut untuk dipelihara. Kerana dituntut untuk dipelihara, maka hukum pada wuduk diringankan oleh Allah. Kalau rambut janggut kau tebal dan tali tudung kau tebal, memadai cuci luarnya sahaja. Tidak wajib sampai kulitnya. Tidak wajib sampai kulitnya. Sunat sampai kulitnya. Sunat sampai kulitnya. Pasal dia memang disuruh pelihara. Dan kau pelihara, maka hukum diringankan. Hukum diringankan. Kalau tebal, boleh luar saja. Tak payah sampai kulitnya. Kalau tipis, bermakna tidak tebal. Tidak tebal senang sampai air, dia sampaikan pada kulitnya. Begitu. Tebal dan tipis apa macam mana nak dikiranya? Dalam 1 cm berapa helai rambut?
Tebal dan ditipis diukur dalam majlis duduk begini. Lebih kurang 5 hasta. Kalau aku tengok dagu engkau, aku tak nampak warna kulit engkau, itu nama janggut kau tebal. Kalau aku tengok engkau, aku nampak warna kulit engkau, bermakna janggut kau tipis. Dah, senang cerita. Jadi kalau nak tahu, tengok cermin. Agak-agak kita dengan bayang kita 2 hasta setengah, balik cermin jadi 5 hasta kan. Nampak tak kulit kita? Kalau nampak, nama janggut kau tipis. Sudah, kau kena cuci sampai kulit-kulitnya. Kalau tak nampak tu maknanya janggut kau tebal, ya cuci luarnya memadai. Sunat sampaikan kulitnya. Senang ukurannya ya, tak payah kira berapa lain, memang susah nak kira lah. Begitu ya. Begitu. Janggut dan tali tudung. Pada pipi memang tak disunat untuk pelihara. Cukur boleh. Pada misai memang sunat ditipiskan. Misai ni sama ada kita nak cukur ataupun kita nak andam. Khilaf ulama. Dua-dua ada riwayat. Yang ada mengatakan andam lebih elok. Jadi mukanya tak kosong, tak tahu ada janggut. Ada pula mengatakan cukur lebih baik. Dua-dua ada riwayat. Boleh. Dua-dua ada riwayat. Pokoknya bukan untuk dipelihara macam janggut. Bahkan makruh kalau dia sudah lebih. Makruh dia kalau lebih. Oleh kerana dia tidak disunatkan untuk dipelihara, engkau nak tebal ke, kau nak tipiskan, kau mesti sampaikan pada kulitnya. Kerana apa? Kau punya pilih sendiri, kau nak tebalkan dia. Kau punya pilih sendiri, maka kau kena buat sampai kena kulitnya. Yang ini memang disuruh syarak. Yang ini tak disuruh syarak. Kau suka, maknanya your own choice, kau kena sampai. Baik. Jadi kita dah sebut tali tudung, janggut, misai. Sekarang dan bulu pipi. Sekarang lagi apa? Bulu dahi tadi kita dah sebut. Kalau dia dalam paras dahi, kita kena cuci. Bulu pelipisan, sama juga. Pelipisan lebat dengan ada perempuan sampai dia kalau potong andam sininya pun masih ada lagi. Itu kena cuci. Kalau panjang ikut dalam hadnya. Baik. Janggut yang panjang tu macam mana nak cuci? Sampai bawah-bawah ke? Yang dalam batas muka. Yang kalau kau jatuhkan dia ikut batas muka. Yang di bawah batas muka tak? Tidak kan? Tak wajib. Yang dalam batas muka. Ikut hala jatuhnya dia, tumbuhnya dia. Begitu ya. Baik. Sekarang kening dan bulu mata. Tak boleh tidak, mesti sampai kulitnya. Walau lebat sekalipun. Kalau ada tahi mata yang tersangkut di bawah bulu mata, maka dia menghalang air. Kena clearkan dan kena bagi mata, jaga masing-masing, jaga tahi mata masing-masing, tak payah jaga tahi mata orang. Sebab lain orang lain sistemnya. Yang ada orang tahi mata dia jenis kental. Dia dah ambil wuduk semua, ketika dia ambil wuduk yakin dia bersakena. Dalam pasal wuduk basah baru dia keluar. Kan betul? Yang ada orang gitu tau. Yang ada orang pula nya tahi mata dia jenis senang keluar. Dia baru kena gini saja dah keluar. Jadi ketika dia air sampai, tahi mata dah keluar dulu, menghalang. Itu kau kena remove dan kau kena taruh. Kalau yang ada orang pula nya dah lepas kena air baru dia keluar. Itu kira dah tercuci baru dia keluar. Lain hukum. Jadi setiap kena tahu sistem tahi mata kita kena tahu ya. Sistem tahi mata kita kena tahu setiap orang ya. Jangan sampai kau cuci tak ada tahi mata tak sah. Engkau tak payah kepo tengok orang ada tahi mata. Ada tahi mata. Tahi mata dia bukan tahi mata engkau. Kau tak payah kepo. Jadi setiap orang tahu dia punya sistem tahi mata dia macam mana. Kan lain orang kan lain berbeza. Kita saja kadang-kadang demam kan berbeza. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Kadang ada tahi mata, kadang tak ada tahi mata. Begitu. Kening dan bulu mata walau lebat sekalipun kena sampaikan air pada bawahnya. Tapi janggut kok boleh? Ini kan memang tak dicukur. Janggut kan tak dicukur. Apa pasal ini ada keringanan? Apa pasal ini kok tak ada keringanan sampai bawahnya? Pasal ini jarang dia lebat. Kalau jarang dia lebat, maka ikut hukum yang biasanya. Hukum biasanya ialah tipis. Kening dan bulu mata tipis. Hukum biasanya tipis. Maka walau lebat sekalipun ikut hukum tipis. Janggut lain hukum. Tali tudung, janggut sama hukum. Pipi lain hukum. Pipi dengan misai sama hukum. Kening dan bulu mata lain hukum. Dahi lain hukum. Semua itu bulu-bulu pada rambut kita ya. Bulu-bulu pada rambut kita ya. Baik. Kening bulu matanya lebat sampai kayak apu, kayak berus, itu lebat sekali, lentik pulanya. Tetap kena sampaikan bawahnya. Keningnya pun lebat begini macam orang Hispaniola begitu umpamanya lah ya. Kita Jawa tak lebat sangat ya. Lebat itu tetap kena sampai bawahnya sebab jarang dia lebat. Biasanya dia tipis, maka kena ikut hukum yang tipis. Baik, begitu ya. Baik. Daging dan kulit yang tumbuh dia.
Kalau rambut pulaknya, ada rambut sini keluar panjang, ada orang tak lalat kan ada rambutnya kan, dia kena cuci yang ikut halanya tu sampai mana, halanya sampai sini panjang begini, bulunya panjang, dia cuci sampai sini saja, sampai sini saja. Sebab ini pada batas muka, yang bawah tak payah. Engkau pula keluar janggutnya, keluar bulu daripada tai lalatnya. Aku pula tai lalatnya panjang macam belalai pulanya, umpamanya. Kalau yang keluar tu daging ataupun kulit, kena cuci semuanya sekali, walau sampai bawah-bawah sekali. Aku pula kok kayak cacing ya, panjang ini sekali, sejengkal. Kau kena cuci sampai ujungnya sekali, sebab dia kira daging. Kalau daging kira sebahagian pada muka. Bulu kira hukum lain, daging kulit hukum lain. Daging kulit hukum lain. Kalau aku ni ini setakat bulu, aku cuci daripada sini batas muka sampai sini saja. Yang ni aku tak wajib cuci, pasal dah keluar daripada had muka. Betul ya? Engkau bulu, aku pula daging lah. Macam ulat gitu, macam belalai pulanya. Panjang kayak sotong umpamanya. Sampai sejengkal kau kena cuci. Sejengkal kau kena cuci, kerana dia sebahagian daripada muka. Daging dan kulit hukum sebahagian daripada muka. Janggut tebal boleh luar saja kan? Tak wajib sampai dalam kan? Tapi ada setengah orang yang janggutnya tebal, lebat sekalipun, tetap wajib sampai kulitnya. Siapa? Yang dah tahu tak payah jawab. Yang dah senyum tahu. Ada setengah orang yang janggutnya lebat sekali, tapi tak boleh tidak. Kita kalau janggut lebat kan, saya memang lebat ke tipis. Saya kalau belajar ringan, ingat arwah guru saya kalau bilang, dia terus saya tunjuk. Ni Abu Zaki, janggut dia kena lebat. Dulu lah ya, sekarang pun dah tak lebat sangat. Janggut dia kena lebat. Tali tudung di sebelah sini kena lebat. Sini kena tipis. Yang lebat hukum lebat, yang tipis hukum tipis. Tak boleh kena jadi satu. Satu muka je lain hukum, satu sama janggut pun lain hukum. Yang orang janggutnya bawahnya lebat, atasnya jarang, lain hukum. Lain hukum ya. Tadi kita bilang janggut yang tebal memadai cuci luar saja, bawahnya sunat. Tapi ada satu golongan manusia yang janggutnya lebat janggutnya sampai tak nampak warna kulit, tapi dia tetap kena wajib cuci sampai kepada kulitnya. Siapa? Perempuan. Sebab perempuan biasanya tak berjanggut, maka kena ikut hukum perempuan, kena cuci sampai kulitnya. Siapa tu kok berjanggut? Bukan Pak Janggut, Kak Janggut. Bini aku lah salah makan ubat, makan hormon pil, keluar janggut. Jadi janggut lebat pula. Macam mana? Kena cuci sampai kulit-kulitnya. Sebab janggut bagi perempuan cela. Sunat dicukur, bahkan sunat dicabut. Sunat dicabut. Makan pil ke apa ke begitu. Maka bukan sayugia, wajib dianggap dia sebagai benda tak perlu, maka kena cuci sampai kulitnya. Jadi tengok ya, kalau bini ada janggut, ingat ya hukumnya. Begitu ya. Begitu. Itu hukum perempuan. Pondan tak guna. Dia kira hukum jantan. Pondan hukum jantan. Dia bukan perempuan. Pondan hukum jantan. Maknyah ni hukum jantan. Tadi pagi kita dah sebut maknyah yang ada tobat tu. Maknyah dah tobat. Jual soto, pakai tudung, muka merah rapat, dakwah. Alamak. Kau punya tobat tu pakai t-shirt, pakai seluar jeans. Kau orang lanang. Kau pakai tudung. Tak panggil kita abang pulanya. Geli aku tengok. Abang. Allah. Tak senonoh maknya ni begitu ya. Begitu. Maknya kira jantan. Begitu ya. Baik, tu tadi muka. Dah masuk waktu belum? Dah. Waktu jam? Lagi 2 minit lagi ya. 1 minit lagi. Begitu tadi sampai muka ya. Begitu. Nanti sunat muka kita akan bab sunat kita akan sebut, sunat wuduk ya. Sunat wuduk bab muka kita akan sebut nanti. Baik, itu jadi dari kita sampai batas muka saja. Batas muka ya. Batas muka, itu batas muka. Tak boleh tidak ya. Jadi kena tahu yang nama batas muka. Jadi kalau cuci muka jangan airnya ditepuk-tepuk saja. Begitu. Kena ke tak kena, diratakan jari kita bergerak, jalan, mengurut air biar sampai. Semua begitu. Di antara yang kena jaga tadi kita bilang, kalau dalam kitab ada sebut juga, ialah di celah-celah. Kita ni orang Jawa senang tahu nikmat Allah Ta'ala. Kita over sangat, kurang pun tidak. Sederhana muka-muka kita. Jawa tu Melayu samalah. Jawa Melayu sama muka kita, muka sederhana. Setengah kaum matanya very deep set. Macam setengah-setengah orang-orang
orang-orang Latin Amerika. Matanya dalam itu, cantik orangnya kalau pandang, baik laki-lakinya baik perempuannya, matanya ke dalam. Itu kalau kena sampaikan air betul-betul. Setengah orang-orang India pula, Hindustan, hidungnya mancung. Dia kena jaga yang antara sini dengan sini. Kalau kita sekali dah kena, tak ada sangkut. Kalau mereka panjang gini, yang sini tak kena. Kena sampaikan. Bagi bangsa kita, kenapa ustaz-ustaz kita tak sebut bab ini? Pasal muka kita muka lepeh. Jadi tak payah sebut. Kalau dalam kitab ada sebut, bagi orang yang matanya dalam, deep set, airnya matanya deep set eye, dalam matanya. Cantik orang-orang gitu ya. Kita orang sederhana, ada hikmah rupanya ya. Matanya dalam gitu, cantik. Setengah-setengah orang-orang Europe begitu ya. Orang Spanyola begitu. Orang-orang Latin banyak begitu matanya. Kena sampaikan pada dalam-dalamnya. Dan apalagi kita bilang mancung. Setengah orang Arab, setengah orang India mancung hidung itu, orang bilang tercatuk hidungnya. Tercatuk. Kita tak tercatuk lah. Tapi asyik adalah ya. Begitu. Ada orang kena hati-hati pasal tercatuk, dia cuci sini ada jembatan. Jadi sini tak kena. Kena sampaikan. Kena sampaikan pada muka. Baik, bang dulu. Nanti lepas bang kita sambung lagi sikit tentang muka. Ada kita nak sebut situ tentang bibir, hidung dan mata. Kita dah sebut bulunya, dagingnya dan kulitnya. Bab mata kita nak sebut lagi nanti lepas bang. Kita sebut apa? Mata, itu biji mata, hidung dan bibir. Bang dulu.
Sedikit tambahan. Doa lepas bang. Doa lepas bang, doa antara dua azan tak ditolak oleh Allah. Itu antara azan dengan iqamat. Maka doa lepas bang yang dibacakan kita tu adalah doa untuk Rasulullah yaumul qiyamah. Maqamam mahmudah. Itulah doa lepas bang. Siapa baca melazimi bang nyahut dan baca doa lepas bang, berhak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia full support kepada Rasulullah untuk dapat syafaatul kubra itu. Maka dia berhak dapat. Oleh kerana doa tak ditolak pada ketika itu, maka ulama pasangkan doa untuk mak bapak. Dan lepas itu baca innaka la tukhliful mi'ad, baca rabbirfili wali walidayya. Berapa kali? 5 kali. Kerana kita dituntut untuk doa mak bapak kita satu hari 5 kali, ada tuntutannya. Maka ulama pasang 5 kali pada setiap lepas bang. Jadi kalau aku mati pagi, aku dah baca untuk mak aku 5 kali. Innaka la tukhliful mi'ad, rabbirfili wali walidayya, rabbirfili wali walidayya, rabbirfili wali walidayya, rabbirfili wali walidayya, rabbirfili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian ada hadis Nabi sebut, mintalah apa yang baik untuk dunia dan akhirat. Maka pasanglah rabbirfili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, tambah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Nabi bilang minta apa yang baik untuk dunia akhirat. Itu doa dunia akhirat minta. Kemudian ulama pasang Imam Haddad dah doa untuk Rasulullah, doa untuk mak bapak, doa untuk dunia akhirat, jangan lupa doa untuk anak-anak. Maka pasang penghujungnya selepas warhamhuma kama rabbayani saghira, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Tambah kalau nak ambil boleh nanti minta Ustaz Amli ada tulisannya ya. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ya Allah, berkatilah aku pada anak-anakku. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum, jangan kau mudaratkan ahwal mereka. Wa waffiqhum li ta'atika, berilah mereka bimbingan supaya mereka taat kepadamu. Warzuqna birrahum, karuniakanlah kami ketaatan mereka biar mereka jadi anak yang taat. Itu minta. Kalau tak hafal baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang tadi doa disusun oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad sendiri. Itulah menjadi amalan lepas wuduk, kabul doa. Insya-Allah anak kita jadi anak yang taat pada Allah dan taat kepada mak bapak insya-Allah. Begitu ya. Begitu nanti boleh minta Ustaz Amli, dia boleh di internetkan begitu ya. Amalkan, kita dah umur-umur gini, top up sikitlah, sikit-sikit pun jadilah. Baik. Muka. Pada muka kita dah sebut bulunya, kita dah sebut dagingnya, kita dah sebut kulitnya. Sekarang kita nak sebut tentang apa yang ada pada muka, iaitu apa? Bibir dan juga hidung dan juga mata. Buat mata. Kita tuan-tuan kalau ambil wuduk selama ni, mata tu buka ke tutup ya? Kita itu mata buka ke tutup ya? Agak-agaknya tutup ya. Kalau buka apa hukumnya? Kalau Imam Suki mengatakan wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan makruh. Kenapa? Membuat sakit mata. Imam Subki dia sampai buta matanya. Dia kalau wuduk matanya celik. Jadi dia cuci matanya tu. Dia cuci biji mata tu, dia cuci sama kelopak mata pun dia cuci. Sebab dia boleh buka apa? Boleh buka. Jadi dia cuci yang gini, dia cuci yang gini pun dia cuci. Kalau Imam Subki. Kalau pada kita makruh. Makruh. Jadi jangan buka mata. Ambil wuduk buka mata. Jangan. Begitu ya. Ambil wuduk jangan buka mata. Tutup mata. Sampaikan. Okey. Tutup mata. Baik. Kalau tergunting kelopak mata sekalipun, kesian ni kelopak mata kok digunting orang, kita kelopak mata ni sebiji aja gitu macam mati ikan kan, kita ada kelopak kan mati ikan. Pun tak dicuci juga, memudaratkan. Hidung. Hidung ini kira luar. Ini kira luar. Jadi ini kena cucikan sikit dalam sikit. Ini tergunting, maka yang dalam situ kena cuci. Tak tergunting, luarnya cukup. Dan sekarang tak tergunting kan? Kali balik entah apa cucu main gunting, tergunting ke apa, maka dalam tu kena cuci. Sebab itu kena luar. Tergunting yang bahagian dalam sini, itu kena dalam, tak payah cuci dalamnya, mudaratkan. Bibir, yang nama bibir gini. Gunting gini saja, tapi masih boleh katup. Maka yang luar tu kena cuci. Kena gunting bibir ni kan, bibir digunting taruhlah 2 mm ke gitu. Masih ada nama bibirnya, masih ada kan? Gigi masih belum nampak kan? Selagi gigi belum nampak tu maknanya bibir masih ada. Dia gunting, maka yang itu tu kena cuci. Itu masih dikira sebagai bibir.
Dia gunting sampai tak ada bibir nampak gigi. Oh, dia gini jadi gitu umpamanya itu namanya tak ada bibir, maka giginya tak payah cuci, itu kira bahagian dalam. Begitu ya. Begitu. Setakat ini begitu sajalah tuan-tuan sekalian. Kita dah cuci, tadi kita sempat sebut tentang niat dan perkara-perkara hubungan kait dengan niat dan muka dan perkara-perkara yang berhubungan kait dengannya, mukanya, begitu ya. Jadi kita dah sebut tentang muka tu tadi, batas-batas muka, lingkaran muka, perkara-perkara yang ada pada muka, bulu-bulunya semua tu lain hukumnya. Semua lain-lain hukumnya sendiri masing-masing. Dan juga apa tadi? Mata, hidung dan mulut. Hidung dan mulut. Saya mau tanya, selama ini kita ambil wuduk, kita tahu tak perincian ini? Betul-betul pipi lah, bulu yang dia memang tak ada janggut pun. Sama sekarang ni, malam ni kita dah belajar. Apa bezanya? Walau kita ada janggut, walau tak ada janggut, walau kita dah buat, tak ada buat, dengan lebih mengetahui hukumnya saja, kali ni awak ambil wuduk, wuduk awak lebih pahalanya. Kerana orang yang mengetahui, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah adakah sama orang mengetahui dengan yang tak mengetahui? Ya tak sama. Ya tak sama. Dengan anda mengetahui hukum ini, hukum ini, hukum ini, hukum ini, wuduknya sama. Kalau nanti ambil wuduk agaknya ada beliakan mata ke apa tidak? Kan tidak kan? Takkan kita beliakan mata, ada tengok cari-cari tahi mata, kan tidak, biasa juga kan? Tadi petang ambil wuduk sama, nanti ambil wuduk pun sama. Apa bezanya? Sekarang pahala kau lebih. Pasal kau kira orang yang more knowledgeable, orang lebih berpengetahuan. Sebab itu peranan ilmu, tuan-tuan sekalian. Itu peranan ilmu. Dengan lebih mengetahui, lebih markahnya. Sebab orang sama kerja, masuk office pukul 8 sampai pukul 5, satu gaji kok besar sampai kecil, pas sertifikat dia tinggi. Kerja yang sama-sama angkat barang. Orang bos dengan kuli sama-sama kerja. Bos, nanti gaji saya macam bos lah bos. Aku sertifikat berapa, kau sertifikat berapa. Walaupun kerja kita sama, tapi siapa aku, siapa engkau. Aku bos, sertifikat aku tinggi, gaji aku besar. Engkau tak ada sertifikat, gaji kau kecil. Begitu. Dia ambil wuduk je gitu. Ada belajar, pahalanya ekstra. Apa pun ibadat, puasa pun nanti. Apa pun ibadat, lebih mengetahui, lebih pahalanya. Lebih menyedari. Dan lebih mengetahui, lebih bersedia. Kalau ada timbul masalah, besok betul-betul kena gunting orang bibirnya umpamanya. Aku dah belajar bab wuduknya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dah matikan dah.